Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ush. Hmm. Okey, kita mulai ya. Oke, Alright. santai aja. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua Waalaikumsalam. hadirin yang saya hormati sekalian. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih sebab dapat juga kedatangan puan-puan dalam forum kita pada petang ni. Okay. Terlebih dahulu saya akan perkenalkan barisan-barisan panel undangan kita, Oke. iaitu Bismillah, ya. panel pertama kita Encik Wahyudin bin Kahar. Ya, saya. Okay. Yang panel kedua kita iaitu Cik Jenny binti James. Ya, saya. Okay. Dan panel ketiga kita iaitu Cik Nur Ain Afika binti Arab. Ya, saya. Okay. Baik. Okey, kita akan teruskan dengan pengenalan kepada tajuk forum kita pada petang ni. Tajuk forum kita pada petang ni ialah jalinan ukhuwah dalam persaudaraan. Betul Cik Wahyu? Ya, betul. Betul, Puan. Teruskan. Okey, sebelum perkenalkan biodata sedikit mengenai panel pertama kita iaitu Encik Wahyudin bin Kahar. Ya. Wahyudin bin Kahar ni dia merupakan seorang motivator daripada majalah Al-Islamiyah iaitu Islam Talk. Manakala dua saudari kita iaitu Cik Jenny James dan Cik Nur Ain Afika merupakan penulis daripada majalah Al-Islam yang akan kita bincangkan pada hari ini iaitu berkenaan dengan topik ukhuwah dalam persaudaraan. Okey. Oke, teruskan. Sebelum saya mulakan perbincangan kita pada hari ini, saya nak kupas sedikit lah mengenai tajuk forum kita pada hari ini iaitu macam yang kita lihat, perkembangan dunia dan ketamadunan kita pada hari ini bukan hanya terlibat dengan satu bangsa atau agama. Konsep persaudaraan dalam Islam dari segi bahasa ialah ukhuwah yang bermaksud seorang sahabat atau teman. Kalau macam dari segi istilah bahasa Arab lah, betul Cik Wahyu, betul? Ya, betul. Okey, manakala dari segi istilah pula diertikan sebagai perasaan kasih sayang. Okey, tanpa membuang masa kita akan teruskan dengan ucapan yang akan disampaikan oleh panel satu iaitu Encik Wahyudin bin Kahar. Encik Wahyu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudari moderator kita pada hari ini iaitu Puan Haifa ya? Ya, saya Puan Haifa. Ya, betul Puan Haifa. Belum kahwin. Yang berbahagia. Ya, apa dia? Belum kahwin lagi, Cik. Oh, belum kahwin. Oh, Cik. Sorry. Okay. Yang berbahagia Cik Ain Afika binti Harun dan juga saudari Jenny James yang merupakan seorang penulis hebat dari majalah Al-Islamiyah. Oke, tidak lupa juga kepada semua penonton yang hadir pada petang ini yang sanggup meluangkan masa untuk sama-sama menyertai forum kita pada hari ini, di mana ia berfokuskan mengenai topik ukhuwah dalam persaudaraan. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberikan kesihatan yang baik, umur yang panjang dan diberikan kesempatan untuk sama-sama berkumpul
dan bersua muka walaupun dalam secara talian. Oke. Kita sedar bahwa hari ini semua orang begitu terkesan dan terjejas angkara wabak penyakit yang melanda kita, yaitu COVID-19. Walau bagaimanapun kita tetap kena meneruskan saki-baki kehidupan kita. Lagi meneruskan tanggung jawab kita sebagai seorang manusia kepada Sang Penciptanya. Oke, baiklah. Bercakap mengenai ukhuwah, yaitu persaudaraan. Topik ini begitu penting dan cukup bermakna. Mengapa saya mengatakan bahwa ianya cukup penting? Karena kita sendiri sedar dan melihat apa yang berlaku di negara kita sendiri, di sekeliling kita. Manusia semakin tidak memperdulikan lagi tentang ukhuwah, yaitu persaudaraan. Sesetengah masyarakat pada masa kini menganggap bahwa ukhuwah ini tidak lagi penting. Mereka tidak fikir bahwa dari ikatan ukhuwah itulah yang akan menyenangkan dan membantu kita saat-saat kita susah nanti. Mungkin bantuan dapat dilakukan melalui bantuan keuangan, melalui bantuan barangan, dan juga sebagainya. Oke, pemikiran yang kurang bijak dari sesetengah masyarakat pada hari ini telah membuatkan banyak berlaku perpecahan sesama bangsa sendiri dan juga sesama kaum sendiri. Saya tidak mengatakan bahwa masyarakat kini tidak baik pemikirannya, tapi alangkah baiknya sekiranya semua masyarakat yang berada di negara kita khasnya saling mengamalkan dan menekankan pemahaman mengenai ukhuwah di dalam kehidupan sehari-harian. Sudah tentu negara kita akan kekal aman dan juga harmoni. Betul kah? Setuju? Setuju, penjelasan. Tiada lagi kita akan melihat di kalangan kita sendiri berlaku perselisihan paham dan sebagainya. Perpaduan dan keamanan di negara kita pada saat ini perlulah dipertingkatkan dan dimantapkan lagi agar semua kita merasakan nikmatnya seperti persaudaraan itu. Oke, seterusnya saya akan mengupas sedikit mengenai konsep persaudaraan ataupun konsep ukhuwah dalam Islam. Oke, jika kita lihat dari segi bahasa, terjemahan daripada perkataan Arab yaitu ukhuwah yang berasal daripada daripada akar kata akhun yang membawa arti sebagai sahabat ataupun teman ataupun saudara. Oke. Manakala ukhuwah ini dari segi istilah dia boleh diartikan sebagai persaudaraan. Persaudaraan diartikan sebagai perasaan kasih sayang, tolong menolong, bantu membantu, bertolak ansur, bermesra dan cinta mencintai antara umat Islam tanpa berkecuali. Oke. Boleh saya teruskan? Okey, boleh Encik, boleh. Okey. Terima kasih. Okey, persaudaraan yaitu ukhuwah dalam Islam dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan kerana faktor keturunan, tetapi yang dimaksudkan dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah, yaitu sesama Muslim, dan persaudaraan yang diikat oleh persaudaraan kerana fungsi kemanusiaan. Fungsi kemanusiaan yaitu sesama manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Okey, kedua persaudaraan tersebut sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, serta menjalinkan hubungan persaudaraan dengan suku-suku lain yang tidak seiman dan melakukan kerjasama dengan mereka. Okey, Nabi SAW telah menegaskan bahawa hubungan yang baik dan mesra perlu dikekalkan dalam hubungan interaksi sesama manusia untuk menjamin perpaduan dan juga menjamin keharmonian dalam sesebuah komuniti itu sendiri.
Okey, persaudaraan itu terjadi yang berpunca daripada tujuan seseorang untuk kepentingan dirinya sendiri. Okey, misalnya dengan persaudaraan itu kelak ia akan mendapat pertolongan di dalam bentuk kebendaan, bentuk kewangan dan sebagainya. Okey, ini bermakna persaudaraan itu diraih semata-mata untuk tujuan kebendaan dan tidak lebih daripada itu. Okey, dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini, Islam telah menggariskan dan juga Islam telah mengajarkan mengenai 3 konsep persaudaraan Islam. Iaitu yang pertama sekali iaitu ukhuwah Islamiyah, yang kedua iaitu ukhuwah wataniyah dan juga ukhuwah basyariah. Okey. Jadi sebagai manusia, oleh itu sebagai manusia ni, sebagai manusia yang bijak akal fikirannya ataupun manusia yang beragama ataupun manusia yang berbangsa, sudah semestinya untuk kita meningkatkan rasa kemanusiaan terhadap sesama kita dengan saling mengambil berat, saling mengasihani antara satu sama lain, dan apatah lagi di masa sukar pada ketika ini. Kita sebagai manusia haruslah hidup saling bantu-membantu. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasihlah kepada panel pertama kita iaitu Encik Wahyudin atas penerangan beliau mengenai konsep persaudaraan dalam Islam. Macam yang Encik Wahyudin terangkan tadi tu, konsep persaudaraan dalam Islam ni dia bukan hanya kita tak semestinya terikat dengan satu agama tapi meluas. Ya, betul. Ya, betul. Okey, terusnya saya akan buka soalan. Penonton-penonton boleh tanyakan soalan jika ada soalan yang atau benda yang meragukan kepada awak, boleh ajukan soalan kepada dia terus kepada soalan ke Cik ataupun kepada panel lain dulu atau macam mana? Atas panel. Kalau panel boleh jawab sekarang, kita akan okey. Panel kita tunggu daripada soalan penonton. Buka soalan daripada penonton dulu lah ya. Okey. Soalan. Ada soalan ataupun nak teruskan kepada panel? Kalau saya mau tanya boleh? Wah. Soalan dari mana tu? Soalan daripada panel ketiga kita. Okey. Okey, saya ingin bertanya kepada panel 1 iaitu saudara Encik Wahyudin. Saya ingin bertanya, adakah batas antara hubungan persaudaraan antara Muslim dan bukan Muslim? Okey. Terima kasih kepada Cik Aina Fika. Soalannya begitu mudah tapi sukar untuk dijawab. Saya ulang soalan tadi berkaitan adakah dalam Islam ni perbatasan pergaulan antara Muslim dan juga Muslim, non-Muslim, betul kan? Ya, betul. Sebenarnya hubungan sesama manusia ni sebenarnya dia ada batas tetapi ada batas-batas tertentu. Okey. Maksudnya tidak semestinya kita ini sebagai Islam kita boleh berkawan kepada sesama orang Islam saja. Okey. Kita boleh berkawan juga dengan bangsa dan juga agama yang lain. Maksudnya tiada batas. Maksudnya memang antara Muslim dan non-Muslim tiada hubungan, tiada batas pergaulan persaudaraan. Ya, betul. Walaupun apa dia? Walaupun? Ya, macam ingin kepastian lah antara persaudaraan Muslim sesama non-Muslim antara perempuan kan. Macam berkaitannya contoh seorang Muslim yang bertudung, adakah seorang Muslim yang bertudung?
persaudaraan antara pergaulan antara yang non-muslim tu terbatas. Macam contoh kan non-muslim dengan muslim yang adakah macam pergaulan antara macam mana macam Pergaulan aurat ke maksud panel ketiga kita? Ya. ayat betul. Okey. Cik Wahidin. Pergaulan apa tadi? Kurang jelas. Kiranya perbatasan dari segi pemakaian, aurat. Adakah benda tu terbatas? Memangnya ya sangat jelas lah dia terbatas. Sebagai contoh lah, mana mau bagi contoh nih? Sebenarnya lelaki itu Islam dan wanita tuh non Muslim. Dia sebenarnya boleh bersahabat, tetapi bersahabat tuh ada batasnya. Maksudnya jangan berarah kepada sifat yang buruk seperti melakukan maksiat dan sebagainya. Sebab ada juga di kalangan masyarakat kita bahwa Islam dan juga bukan Islam, mereka berhubung, bercinta dan akhirnya sehingga mendirikan rumah tangga. Gitulah. Oke, harap menjawab persoalan. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Okey, ada soalan lain lagi daripada penonton-penonton kita? Ada? Tak ada. Kalau tak ada, kita akan teruskan dengan ucapan daripada panel kedua. Saya ada soalan. Ya. Soalan. Hai panel 1, saya Nurul Syazwani binti Sadali. Saya ada soalan untuk panel. Di dunia akhir zaman ini, banyak perkara yang boleh merenggangkan tali persaudaraan seperti memfitnah atau mengumpat. Pertanyaan saya, bagaimana kita nak mengelak dari perkara ini terjadi dan macam mana untuk seseorang itu mengawal keadaan apabila bertemu dengan orang yang mengatakan perkara buruk tentangnya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudari apa tadi? Syuhada Juno. Oh, Syazwani. Oke. Terima kasih saudari Syazwani kerana mengajukan soalan yang begitu hebat. Oke, jika kita lihat isu ataupun perbualan mengenai fitnah yang kian menular di dalam kalangan masyarakat pada hari ini, ianya perlu diatasi segera, memandangkan impaknya ataupun kesannya terhadap seorang individu ataupun kelompok masyarakat dan negara amat besar sehingga mampu meruntuhkan sesebuah institusi, sama ada institusi kekeluargaan maupun institusi kerajaan. Oleh yang demikian, apa yang kita dapat lakukan sekiranya menghadapi situasi macam yang saudari sebutkan tadi, kita sebagai manusia yang bijak, yang boleh berfikir secara matang, kita harus mempersiapkan diri untuk tetap tegar dan tetap sabar apabila menghadapi situasi apapun dan bagaimanapun. Baik senang atau susah, jika kita difitnah ataupun jika kita dizalimi, maka sebenarnya itu baik buat kita. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sayang terhadap kita. Kerana hakikatnya kalau kita difitnah ataupun kita dizalimi, maka keburukan kita akan diberikan kepada yang memfitnah. Jadi contohlah apabila kita kita nih selalu bersembang, berlepak di mana-mana saja, di kedai kopi kah, di kampus kediaman kah. Kadang sahabat kita yang kita bersua muka nih, kadang dia tiba-tiba bercerita ataupun memperkatakan tentang hal orang lain. Jadi apa yang kita kena buat, kita perlu nasihat dia bahwa kita tidak perlu layan apa yang dia ingin sampaikan mengenai
dia ingin memfitnah terhadap seseorang itu. Contohnya kalau dia mau memfitnah, kita cakap kepada dia, kita bilang, itu tak baik apa semua, kita tidak perlu memperkatakan hal orang karena kita sendiri pun belum tentu dalam keadaan yang baik ataupun yang sempurna. Masing-masing manusia ni ada kelebihan, ada juga kekurangan. Oke, sekian daripada saya. Ada soalan? Ada. Saya lagi. Ada lagi, oke. Tidak masalah tuh. Oke, boleh. Tadi Cik Wahidin ada cakap pasal bantuan kan, yang boleh apa tuh bantuan BRIM nggak itu apa? Bukan, bantuan nih dalam talian persaudaraan gitu. Oh iya, ada. Ada kan? Betul. Soalan saya, bolehkah berikan situasi yang mana akan membuatkan manusia nih akan menghulurkan bantuan kepada yang memerlukan gitu. Wah. Sama ada dalam bentuk kebendaan kah ataupun keuangan gitu. Oke, paham. Soalan ini menarik sebenarnya jika dibahaskan. Oke, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada saudara apa tadi? Rozaizul? Alexan. Oh, Alexan. Oke. Alexan. Terima kasih kepada saudara Alexan yang begitu cakep, handsome gitu. Oke, ya memang betul, ya sebenarnya memang betul dan benar. Dalam ikatan ukhuwah yaitu persaudaraan, banyak memberikan kelebihan, banyak memberikan kesenangan. Oke. Sebagai contoh lah, persaudaraan ini dapat memberi bantuan dari segi keuangan, dari segi kebendaan maupun lain-lain. Jadi waktu bilakah yang sesuai, itu gak poin utama tadi, bilakah yang sesuai untuk kita memberikan bantuan, situasi. Jadi waktu bilakah yang sesuai ataupun situasi bilakah yang sesuai untuk kita memberikan bantuan tersebut. Oke, sudah pastinya ketika seseorang itu betul-betul berada dalam kesusahan ataupun sedang ditimpa musibah. Pada saat inilah dan pada ketika inilah ukhuwah yaitu persaudaraan dapat membuatkan pertolongan itu berlaku. Jadi mungkin seseorang itu sedang dalam keadaan kesusahan, tiada sumber pendapatan untuk menjaga hidup, ataupun dalam keadaan dia ditimpa musibah seperti banjir, dia kehilangan tempat tinggal, dan mungkin dia terjejas dari kesan wabak COVID pada ketika ini. Jadi maka saat inilah yang paling sesuai kita menghulurkan bantuan dari segi keuangan dan sebagainya sebagai salah satu tanda persaudaraan dalam kalangan kita. Oke. Dapat menjawab persoalan daripada Alexan? Jawab. Terima kasih, Cik. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih kepada Encik Wahyu, panel pertama kita atas perkongsian yang sangat besar dan menjawab soalan-soalan daripada penonton yang kita tak expect soalan tu. Ya, yang begitu mencabar. Betul, Cik Wahyu. Okey, seterusnya kita akan teruskan kita punya forum kepada panel kedua kita iaitu Cik Jenny. Cik Jenny? Cik Jenny? Jenny adakah ada? Oke, terima kasih kepada moderator kita, Cik Raifa. Semua yang hadir dalam bersama pada saya sebagai panel 2. Keadaan saya langsung kita dan dalam jalinan persaudaraan yang mempengaruhi pemikiran pada masa kita. Oke, sebelum itu saya ingin mengupas sedikit berkaitan isi majalah Al-Islam ini. Majalah ini dia menerangkan tentang konsep persaudaraan dalam Islam, di mana
apa nih? Konsep ini mempunyai dua pandangan daripada ulama Islam. Pertama, konsep persaudaraan adalah dalam bentuk umum, yaitu persaudaraan tanpa mengira akidah, bangsa, keturunan, warna kulit, dan sebagainya. Terusnya, bagi pandangan ulama yang kedua, ia adalah tentang keturunan asal-usul manusia yang berasal daripada Nabi Adam dan menjadi tanggung jawab mereka untuk mengeratkan persaudaraan dan kemakmuran manusia sejagat. Oke, bagi keseluruhan, tujuan majalah ini diterbitkan adalah untuk memberi manfaat dan menyeru kita untuk membuka mata bahwa konsep persaudaraan dalam Islam ini amat penting untuk diterapkan dalam kehidupan seharian agar dapat melahirkan generasi muda yang cemerlang dalam berbagai aspek kehidupan. Oke, saya sambung untuk kelebihan dan kekurangan persaudaraan yang mempengaruhi pemikiran masa kini. Jalinan persaudaraan ini penting sebagai asas kepada kesatuan umat manusia dalam sebuah entiti masyarakat. Apabila suatu persaudaraan itu terjalin, ya semestinya akan membentuk masyarakat yang bersatu padu, dan akhirnya akan membentuk bangsa yang kuat. Seperti yang kita sudah maklum, di Malaysia ini kita terdiri dari berbagai kaum, peringkat usia, taraf kedudukan, pangkat, dan ilmu, serta agama dan kepercayaan. Dan oleh itu, persaudaraan yang terjalin antara masyarakat dapat menjaga keharmonian apabila semua anggota masyarakat itu memahami konsep persaudaraan. Untuk kekurangan pula dapat dilihat apabila masyarakat itu hanya menjalinkan persaudaraan, tetapi dia tidak memahami konsep sebenar persaudaraan itu. Contohnya persaudaraan itu hanya untuk kepentingan dirinya, dan masyarakat seperti ini kelihatan tidak ikhlas dan belas kasihan dalam dirinya, kita tidak nampak. Oke. Itu saja dari saya. Okay, terima kasih kepada panel kedua kita atas perkongsian mengenai kelebihan dan kekurangan jalinan ukhuwah. Macam yang Cik Jenny terangkan tadi tu, boleh Cik Jenny terangkan semula apa kekurangan dia tadi yang Cik Jenny nyatakan tadi. Apa tu? Nyatakan semula dia punya kekurangan jalinan persaudaraan yang mempengaruhi pemikiran anak muda masa sekarang. Kekurangan dia macam kalau timbulnya perasaan yang macam mana? Perasaan yang negatif lah, macam dengki, iri hati begitu. Ataupun kurang macam sifat kasih sayang dalam diri dorang, itu mungkin menjadi kekurangan yang macam mana, boleh
boleh merosakkan akidah ataupun persatuan sesuatu. Ya, yang boleh merosakkan nilai-nilai yang etika yang baik. Terima kasih saudari Jenny. Okay, kita cuba untuk menjimatkan masa. Soalan-soalan yang akan diajukan penonton saya akan bawa bila akhir kita punya perbincangan nanti, bila lepas panel kita semua dah cakap, kita akan buka soalan untuk penonton. Boleh penonton-penonton? Boleh. Okay, terima kasih. Okay, seterusnya saya akan serahkan forum ni kepada kita punya panel ketiga kita, iaitu saudari Nur Ain Afifah. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Cik Siti Haifah. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada saudara dan saudari sekalian. Hari ini saya akan membincangkan antara cabaran yang dihadapi dalam memantapkan persaudaraan. Sudah pasti anda semua mengetahui apa itu persaudaraan mengenai apa yang panel 1 tadi kita terangkan. Jelas ke suara saya? Ya, jelas. Teruskan. Okey. Seperti yang dikatakan tadi, persaudaraan itu merupakan ukhuwah dalam Islam yang dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan kerana faktor keturunan, tetapi yang dimaksudkan persaudaraan ini seperti yang persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah, iaitu sesama Muslim, dan persaudaraan kerana fungsi kemanusiaan, iaitu sesama manusia makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya persaudaraan ini tiada batas. Maksudnya tiada batas macam dia berketurunan kerabat, diraja dan sebagainya. Jadi kita tidak mempunyai batas persaudaraan antara mereka kerana kita semua adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Persaudaraan ini merupakan kekuatan iman di jiwa yang membuatkan perasaan menjadi lembut, berkasih sayang, hormat menghormati dan saling percaya mempercayai. Oleh yang demikian, persaudaraan Islam merupakan sifat yang berkait rapat dengan iman dan takwa. Manakala persaudaraan sesama manusia tanpa mengira agama dan bangsa akan lahir apabila manusia mengetahui asal usul kejadian mereka. Perpecahan umat Islam kini wujud kerana tiada lagi ikatan ukhuwah di antara mereka seperti yang telah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti cabaran yang kita tahu yang kita hadapi dalam kita ingin memantapkan sesuatu persaudaraan antara sesama Muslim maupun hubungan persaudaraan antara rakan-rakan dan lain-lain. Cabaran yang kita hadapi ialah seperti meluasnya kesesatan, kejahilan, perpecahan, penjajahan pemikiran, pencemaran kebudayaan, keruntuhan akhlak dan sebagainya. Oleh itu, bagaimana untuk kita menghadapi cabaran ini ialah dengan mewujudkan gerakan untuk mengembalikan umat Islam kepada akidah mereka, syariat dan akhlak yang wajar dilaksanakan untuk kita lebih menghayati dan mendalami erti persaudaraan itu seperti mana. Dengan mewujudkan gerakan yang seperti macam mengadakan forum dan ceramah-ceramah agama dilakukan dengan memberi manfaat ataupun penerangan mengenai sesuatu persaudaraan ini akan menjalinkan hubungan yang baik dan akan melahirkan masyarakat yang sentiasa mementingkan hubungan persaudaraan sesama mereka sendiri. Jelas untuk semua? Ya, jelas. Ya, jelas Cik, jelas. Okey. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekiranya ada soalan boleh
bahaskan. Okey, terima kasih kepada panel kita atas perkongsian mengenai cabaran dalam menjalinkan ukhuwah, betul saudari? Betul. Okey. Seterusnya saya akan buka soalan untuk kita akan buka soalan yang akan diajukan oleh para penonton. Okey. Ada. Okey. Yang ini untuk panel 2 tadi. Yang apa tuh? Dia terangkan pasal kelebihan dan kekurangan kan. Panel 2 kita iaitu Cik Jenny. Cik Jenny. Jadi bolehkah berikan contoh kelebihan dan kekurangan yang jalinan persaudaraan yang jelas kita sendiri boleh lihat pada zaman sekarang? Jelas kah? Boleh. Ya. Berikan contoh kelebihan dan kekurangan. Kalau bagi saya zaman sekarang ini kita boleh lihat dengan secara jelas lah kelebihan itu menerusi persaudaraan yang terjalin antara masyarakat. Contohnya masyarakat yang berbeza agama, bangsa dan kepercayaan. Apabila kita lebih mementingkan persaudaraan ini, sekaligus kita dapat paham konsep persaudaraan itu, di mana ia adalah untuk menyatukan masyarakat kan. Oleh itu, dengan perbezaan agama, bangsa, dan kepercayaan, kita tidak kira itu sebagai satu masalah untuk menjalinkan persaudaraan antara masyarakat. Jelas di sini kelebihan jalinan persaudaraan ini adalah untuk kita mengukuhkan perpaduan dan keamanan antara masyarakat. Adakah jelas, wahai penonton? Jelas. Terima kasih. Adakah penonton kita berpuas hati dengan jawapan yang diberikan oleh panel 2? Puas, sebab dia bagi itu lagi. Jelas. Dia bagi dengan contoh sekali. Okey, ada soalan lagi? Kejap, itu. Ya, panel 2 kita. Kelebihan tadi jelaskan. Untuk kelebihan tadi jelas? Jelas. Oke, sekarang untuk kekurangan dia. Kekurangan dalam jalinan persaudaraan ini apabila timbulnya perasaan yang macam saya sebutkan tadi, seperti dengki, kurang sifat kasih sayang dan sebagainya. Oke, masalah macam ini kan dia boleh menyebabkan persaudaraan itu hancur. Dan itu, selain itu, perselisihan pendapat juga adalah menjadi kekurangan dalam jalinan persaudaraan. Misalnya, perbezaan pendapat yang timbul akan mengurukan keadaan. Hal ini sebab masyarakat yang tidak memupuk nilai yang baik dan etika yang baik dalam pergaulan. Pada pendapat saya, begitulah kekurangannya. Terima kasih, Cik Jenny. Terima kasih kepada panel 2 kita sudah menjawab soalan daripada penonton. Okey, seterusnya ada soalan lagi untuk panel 2 kita? Saya ada soalan untuk panel 2.
Asas persaudaraan dalam Islam antaranya adalah akhlak, ikhlas dan amanah dan belas kasihan. Jadi macam mana untuk kita ketahui seseorang itu mempunyai sifat-sifat seperti itu dalam berkawan? Dalam berkawan. Okay. Boleh ulang? Boleh ulang? Boleh. Asas persaudaraan dalam Islam antaranya adalah akhlak, ikhlas, amanah dan belas kasihan. Jadi macam mana untuk kita ketahui seseorang itu mempunyai sifat-sifat seperti itu? Terutamanya untuk kawan lah. Sebab sekarang kita susah nak pilih kawan yang betul-betul okey, yang baik dengan kita. Jadi macam mana kita nak cari orang yang mempunyai ciri-ciri macam tu. Terima kasih. Terima kasih kepada Cik Yuni. Maksud saudari, bagaimana kita macam ingin mengetahui sifat seseorang itu yang mempunyai sifat ikhlas, amanah dalam hubungan persahabatan? Iya. Ya. Okey, panel 2 boleh silakan, nanti saya tambah sikit. Oke, terima kasih penonton untuk soalan itu. Oke, bagaimana untuk kita ketahui kawan kita mempunyai sifat seperti itu kan? Mungkin kita boleh lihat dari perbuatan dia. Contoh macam apabila kita buat suatu benda itu benda yang baik lah sama rakan kita, macam pergi macam majlis ilmu kah, ceramah agama kah. Jadi dari sana macam kita boleh tahu lah yang dia ingin mendalami ilmu agama macam tu. Jadi boleh nampakkan dia punya sifat-sifat yang baik tu. Dari cara dia, contoh macam dia selalu ambil berat sama kita ataupun selalu tolong kita apabila kita perlu pertolongan dia. Jadi dari situ kita macam boleh nampak sifat-sifat yang baik, macam mempunyai akhlak, ikhlas dan belas kasihan lah diri. Itu saja pendapat daripada saya. Boleh saya tambah sedikit? Boleh. Okey, apa yang panel 2 itu terangkan, memang itulah yang sifat yang untuk kita mengetahui seseorang itu ikhlas, amanah kan. Okey, tapi kadang-kadang kita kan tidak tahu macam sifat seseorang itu macam dia ikhlas, dia baik, itu macam semuanya macam tidak nyata, yang kita tidak tahu macam mana isi hati diorang kan. Jadi kalau macam tak semestinya macam diorang pergi ceramah, orang tu baik atau sebagainya. Untuk macam kita lebih mengenali dan mengetahui bagaimana sifat seseorang itu ikhlas, macam amanah. Macam kita boleh jugalah nilai dari segi macam tanggungjawab mereka, macam contohlah diorang punya komitmen macam mana, kerja dan sebagainya. Begitupun kita boleh nilai macam mana. Tapi kalau dalam persahabatan ni macam mungkin kita bolehlah nilai dari segi kebaikan diorang. Tapi itu kalau macam dari macam apa yang diorang mau buat, contohnya macam kalau diorang buat baik sama kita, yalah mesti kita akan anggap ni baiknya diorang kan. Jadi macam kita pun menghargai dan mengetahui bagaimana sifat diorang. Tapi bagi saya mungkin kita boleh nilai macam mungkin iyalah mungkin diorang baik. Macam mana saya nak cakap?
Itu macam terpulang kita mau nilai seseorang tu seperti mana. Macam mana dorang punya keikhlasan untuk berkawan dengan kita dengan mengenai itulah yang amanah, ikhlas dan sebagainya. Okey, terima kasih. Terima kasih panel ketiga kita atas tambahan maklumat. Okey, ada soalan lagi? Kalau ada soalan yang nak diajukan kepada panel ketiga kita. Okey. Saya ada soalan untuk panel 3. Okey. Soalan saya, bagaimana untuk kita sebagai seorang Muslim untuk mengekalkan hubungan baik dengan rakan-rakan yang non-Muslim, dan macam mana untuk kita melayan mereka agar diorang tak rasa kekok atau janggal bila bersama kita berborak-borak dan bila jadi rapat macam tu. Okey, terima kasih atas soalan yang diajukan. Sama. Seperti mana yang tadi panel 1 menjawab juga, perbatasan antara persaudaraan Muslim dan Muslim adalah sedikit persahabatan, tapi untuk kita mengekalkan hubungan persaudaraan antara Muslim dan Muslim, kita tidak mengasingkan mereka, walaupun kita ni macam masing-masing mengamalkan ibadah masing-masing, tetapi lebih untuk kita menghormati dan mengekalkan hubungan persaudaraan itu, kita lebih menghormati sesama hubungan Muslim. Kita lebih menghormati dan memahami macam mana pemahaman melalui agama mereka dan macam mana pemahaman melalui agama Muslim. Macam masing-masing menghormati dan memahami lah. Macam tidak semestinya kita Muslim sembahyang dan sudah pasti non-Muslim juga mempunyai amal ibadah mereka sendiri. Jadi macam dapat saya simpulkan, masing-masing menghormati dan memahami lah untuk lebih mengekalkan hubungan persaudaraan ini antara Muslim dan non-Muslim. Adakah jawapan saya menjawab? Menjawab. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Oke, seterusnya soalan saya juga untuk panel 3. Okey, teruskan. Apa tuh? Bolehkah terangkan langkah yang diambil untuk mengelakkan cabaran dalam nak membentuk sebuah talian persaudaraan yang utuh? Tak kisahlah antara Muslim kah ataupun Muslim dengan non-Muslim. Maksudnya menggalakkan. Mengelakkan. Mengelak. Cabaran. Panel 3. Okey, maksud Encik, bagaimana kita untuk mengekalkan hubungan persaudaraan tu tanpa adanya cabaran? Okey. Bagi saya mungkin tiada cabaran tu berkemungkinan ada, dan berkemungkinan juga pasti kita akan menghadapi cabaran untuk kita mengekalkan persaudaraan. Ialah kita bukannya memahami setiap perangai manusia macam mana kan, setiap umat seperti mana. Jadi mungkin ada jugalah cabaran yang perlu kita hadapi. Tapi sekiranya bagaimana untuk kita mengekalkan hubungan persaudaraan itu tanpa ada cabaran, berkemungkinan dari segi hubungan kekeluargaan mereka, mungkin orang sudah mengamalkan sifat yang saling menghormati tanpa adanya iri hati, dendam dan sebagainya. Mungkin itu merupakan menjalinkan hubungan persaudaraan yang mungkin tiada cabaran, tetapi untuk yang persahabatan dan sebagainya yang tidak mempunyai mempunyai talian darah dengan kita, mungkin kita agak sukar lah, seperti kita mesti
berkemungkinan akan menghadapi cabaran untuk kita mengekalkan hubungan persaudaraan itu. Tapi ada juga lah yang tidak semualah sesetengah. Jadi itu mungkin bergantung daripada diri seseorang untuk dia menilai dan mengekalkan hubungan persaudaraan antara mereka tanpa menghadapi cabaran. Bagi saya mungkin dapat saya simpulkan untuk kita lebih mengelakkan daripada adanya cabaran dalam menghadapi hubungan persaudaraan ini seperti dalam kekeluargaan lah bagi saya. Okey, itu sahaja. Okay, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kepada penonton dengan panel kita yang mengaju dan menjawab soalan. Soalan yang begitu hebat dari penonton. Soalan yang kita tak expect. Soalan tu akan Ya, keluar. betul. Betul, Cik Ayu. Okey. Sebenarnya kita dah sampai ke penghujung masa sekarang sebab kita punya estimate time daripada pukul 4 sampai pukul 5 petang. Sebelum saya akhirkan kita punya forum petang ni, saya nak buat sedikit kesimpulan mengenai konsep persaudaraan dalam Islam yang saya dapat berdasarkan daripada perkongsian panel-panel, ketiga panel kita. Sebenarnya untuk menjalinkan hubungan ni tak semestinya berdasarkan satu agama, dan untuk mengelak daripada kita punya perspektif masyarakat tu tak semestinya betul. Kiranya macam mana nak cakap, kita tak boleh expect, kita tak boleh jangka orang punya pemikiran tu sama macam kita. Ke depan nanti kita still tak boleh elak cabaran yang mungkin akan berlaku, sama ada dari segi masalah yang berkaitan dengan agama ataupun sosial kita. Betul. Betul je, betul. Okey. Sekarang dah jam 5:02. Sebelum saya akhiri kita punya forum petang ni, ada apa-apa yang panel ataupun penonton nak ajukan ataupun nak luahkan pendapat atau sebagainya? Dari saya tiada. Dari panel lain atau penonton? Dari saya rasanya itu saja. Sekian, terima kasih. Sebelum tu saya sebagai moderator mohon maaf andai ada kesalahan sepanjang program kita berjalan. Okey. Terima kasih panel undangan kerana memberi kerjasama dan penonton yang turut bekerjasama dalam menjayakan program kita pada petang ni. Okeylah, sampai sini saja forum kita. Terima kasih. Saya akan close link. Terima kasih semua. Terima kasih panel. Terima kasih. Okay, sama-sama. Terima kasih. Screenshot.